Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi tengah hari 12 Januari 2021 bersama saya Fidai Hanan Sahni. Tumpuan berita. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah telah memberi perkenan supaya pengisytiharan proklamasi darurat dilaksanakan sebagai langkah proaktif untuk membendung gejala wabak COVID-19 yang semakin kritikal di negara ini. Dalam satu kenyataan media dari Istana Negara pada Selasa, Sri Paduka Baginda turut memberi perkenan untuk tempoh pelaksanaan darurat ini sehingga 1 Ogos 2021 atau sehingga suatu tarikh yang lebih awal jika angka kes positif COVID-19 harian dapat dikawal dan diturunkan dengan berkesan. Perkenan itu diberikan selepas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin menyembah maklum keputusan mesyuarat Jemaah Kabinet semalam dan mengambil kira rundingan Sri Paduka Baginda dengan Raja-Raja Melayu. Perkenan berkenaan turut mengambil kira keselamatan diri rakyat dan kepentingan negara berdasarkan statistik semasa COVID-19, khususnya kekangan kemudahan-kemudahan logistik mengikut negeri-negeri yang telah dipersembahkan semasa sesi taklimat tersebut. Al-Sultan Abdullah turut berkenan terhadap cadangan kerajaan bagi pembentukan jawatan kuasa bebas yang akan dianggotai oleh ahli-ahli parlimen kerajaan dan pembangkang serta pakar-pakar kesihatan dan yang berkait. Jawatan kuasa bebas ini akan mengesyorkan kepada Sri Paduka Baginda sekiranya pelaksanaan darurat ini dapat ditamatkan lebih awal. Perdana Menteri juga melakukan pengumuman khas darurat pada jam 11 pagi Selasa dan butiran lanjut akan disiarkan pada Buletin UKAS malam ini. Berikut pula, peningkatan kes positif COVID-19 secara mendadak telah menyebabkan daerah Miri kini dikategorikan sebagai zon merah. Menteri Pengangkutan Sarawak yang juga merupakan menteri yang bertanggungjawab bagi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Miri berkata, kes positif COVID-19 dikesan menular di Rumah Ramba atau Rumah Emah Sungai Liam Baru di Bakong. Hasil siasatan mendapati 5 individu dikesan hadir ke upacara pengebumian di Rumah Langi Pasai Siong Sibo. Justru ujian calitan membabitkan 199 individu akan dilakukan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia KKM pada Selasa. Beralih ke laporan seterusnya. Pelantikan tuai rumah di setiap rumah panjang adalah berdasarkan kepada pemilihan penduduk setempat. Menteri Muda Kerajaan Tempatan Sarawak, Datuk Dr. Penguang Manggil berkata perkara ini telah lama dilaksanakan bagi memastikan setiap tuai rumah yang dipilih mendapat sokongan daripada penduduk. Berucap dalam majlis pemimpin bersama rakyat di Rumah Jawan Sungai Bong, beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Marudi memberitahu sokongan penuh daripada penduduk rumah panjang akan membolehkan setiap perancangan dapat dilaksanakan. Lantikan kita nitiah kena undang lapan munyuk aku berbahasa kadang resam kita berbahasa kecara kita berjatuhan. Nama kebuah dia, nanti aku milih orang bukan dipilih kita. Nyak tahu pecah rumah panjang. Dalam majlis itu, beliau turut menyerahkan cek projek kecil luar bandar MRP seperti tertera. Berita seterusnya. Setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak, Dato' Amar Jawal Samiun telah meninjau beberapa projek rakyat di Marudi pada Isnin. Tinjauan itu dimulakan di tapak projek Jambatan Marudi yang telah dilaksanakan Januari 2019. Bercakap kepada media selepas itu, beliau berkata projek itu kini berjalan dengan lancar selepas menghadapi beberapa isu. Seterusnya, Dato' Ahmad Jawal meninjau projek tebingan Marudi dan beliau optimis projek itu bakal menjadi tarikan utama ke Pekan Marudi. Sebab projek ini dibina untuk memberi keselesaan kepada orang ramai untuk berjalan aktiviti dan juga untuk orang berkunjung ke sini. Di masa depan kalau kita ada regata, kita ada tempat yang selesa, selamat dan baiklah. Sebab para regata ini merupakan satu regata yang sangat ikonik. So dia perlu ke tempat. And lepas ini, we see that this is going to be a very good attraction untuk orang luar datang. Seterusnya, Dato' Amar turut meninjau tapak projek tebingan Marudi dan projek tembok tebingan sungai di Kubu Hos serta projek pemeliharaan dan menaik taraf kubu tersebut. Dato' Amar Jawal turut menghadiri taklimat mengenai perkembangan projek transformasi luar bandar RTP Marudi di Pejabat Daerah Marudi.
Manakala di Asajaya, Majlis Pecah Tanah Skim Pembesaran Kampung Sambir dijangka disempurnakan pada 29 Januari depan. Upacara perasmian dijangka disempurnakan oleh Ketua Menteri Sarawak, Datuk Petinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg. Bagaimanapun maklumat terkini berhubung perkara tersebut akan dimaklumkan dari semasa ke semasa. Bagi tujuan itu, Pegawai Daerah Asajaya, Rais Ahmad bersama rombongan telah melakukan lawatan ke tapak skim pembesaran Kampung Sambir pada Isnin bagi mengenal pasti kedudukan kemah-kemah yang akan dipasang dan lawatan ke tapak rumah contoh skim pembesaran Kampung Sambir. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Fidai Hanan Sahni dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.